Dia bukan yang itu berbeza dengan milling. Milling kita multiple point, okay, cutting, dan salah satu juga perbezaan dia adalah kita memusingkan benda kerja. So kita cutting tool yang static, tapi dengan milling terbalik. So kita statickan benda kerja tapi yang pusing cutting tool. So dalam turning ni kita pusing benda kerja kita. Alright, dalam beberapa proses yang akan kita jumpa nanti, yang pertama sekali adalah facing. So facing adalah yang paling basic lah, yang paling first kali yang kita akan buat. Dan seterusnya contour turning. Contour turning yang banyak kita akan tengok nanti. Dan kita tengok juga chamfering, tapi chamfer kita buat secara straight turning, iaitu pakai coding, kita tak pakai cutting tool chamfer. Alright, selain daripada itu tadi kita juga melihat actual cutting tool yang mana kita melihat kepada insert ataupun dalam turning ni kebanyakan kita akan pakai jenis-jenis insert lah, jenis-jenis insert. Sebab kalau dalam milling dan kita akan banyak jumpa dengan solid rod dan ada juga insert, ada juga insert sebab untuk lebih ekonomi insert type atau indexable type disarankan untuk kita guna. Tapi untuk turning ni kebanyakannya semua adalah jenis-jenis insert, cuma kita nak kenal pasti jenis-jenis insert yang mana satu yang kita nak pakai. Kebiasaannya dia terbahagi kepada 3 lah yang biasanya kita tengok yang ini. Okay, 3 section. Tapi yang penting yang kita akan pakai dan akan kebanyakannya kita akan dalam most of the cases kita akan guna adalah roughing punya insert, yang mana roughing punya insert mempunyai large point angle. Sebab apa large point angle? Sebab kita nak potong material banyak dan cepat, dan bukan kita punya objektif utama bukannya mendapatkan surface yang elok, sebab dia roughing kan, finishing baru kita nak surface yang elok. Jadi untuk finishing barulah kita ada insert yang lebih tirus lah dia punya point angle, dia punya degree angle tersebut. Tadi juga kita melihat beberapa perkara yang penting, antaranya adalah axis. Yang ini adalah contoh sebenar di dalam mesin, iaitu kita melibatkan X dan Z, atau setengah orang cakap Z axis, American punya ni. So X dengan Z, dan kita ada juga C, yang mana C ni adalah additional. So yang penting adalah X dengan Z. Ada juga saya share tadi berkenaan dengan ini adalah juga kondisi yang sebenar yang berada di dalam mesin, iaitu kita ada the main spindle with a certain adapter of chuck, berbagai jenis chuck yang kita boleh pasang lah. Maksudnya dekat mesin kita tu boleh pasang ikut kita punya produk sebenarnya. Kebiasaan yang kita akan nampak adalah yang nombor 2 lah, iaitu yang 3 jaw chuck ni. Ini adalah kebiasaan yang kita akan lihat. Sedikit revision kita buat tadi adalah tentang formula, yang mana kita perlu aware yang formula yang diguna pakai adalah sama, milling dan juga turning. Cuma turning ni yang paling kritikal kita biasa kita calculate adalah spindle speed lah, iaitu N. Dan N ni boleh didapati daripada VC punya formula, atau kat sini dia tulis CS lah, iaitu VC sama dengan D diameter. Kalau milling diameter cutting tool, tapi di sini ada diameter workpiece kali dengan pi dengan dan N RPM nya adalah N lah. Okay, sekadar orang kata sekali lalu at least kita sedar yang ada formula yang sama diguna pakai untuk sebagai basis calculation banyak mana kita nak rotate cutting tool kita. Okay, selain itu saya juga share tadi adalah juga yang amat penting, ini adalah untuk actual practice, yang mana kita sebahagian daripada pendidik dan juga kita juga yang akan berada di makmal-makmal, dan mungkin kita juga yang akan dipertanggungjawabkan untuk pembelian, contohnya pembelian barang guna habis kan, so BGH apa semua tu. Jadi kita kena ada some knowledge lah macam mana kita nak identify insert mana yang patutnya kita beli. Dia adalah bergantung kepada material yang akan kita potong. Okay, ada setengah tempat banyak pakai mild steel. Okay, kita beli steel punya insert. Okay, kebanyakan macam kami, kebanyakan pakai adalah aluminium. Senang tak karat apa semua, dan senang nak simpan projek-projek student semua, dan kita pakai non-ferrous. So kita fokus on the non-ferrous punya ni. Ada setengah kadang-kadang kita di approach by the industry. Kita
adalah industri tanya boleh ke tidak kita buat setengah projek. On that basis kami ada juga menyimpan lah sebahagian kecil orang kata standard-standard yang lain, iaitu ada yang pakai stainless steel, ada juga yang untuk yang S ni iaitu heat resistant and super alloy. So sometimes ada juga yang buat untuk titanium, for example untuk medical, ada juga untuk medical punya ni, untuk kita turn some of the macam dia punya prosthetic punya ni implant, prosthetic implant. Okey, itu antaranya yang kita tengok tadi, dan ada juga saya kongsikan tadi iaitu macam mana kita nak kenal pasti kita punya parameter yang kita letakkan, insert yang kita pakai adalah bertepatan dengan apa yang kita kehendaki. So somehow or other dia bergantung kepada banyak dependent, antaranya adalah material kita sendiri, machining parameter yang kebiasaannya kita lihat dalam sini adalah AP itu adalah depth of cut. So kalau sebut machining parameter, cutting parameter ni tidak lain dan tidak bukan adalah back to the formula tadi tu. Okay, kita kat situ kita ada, dia bergantung kepada kita punya depth of cut berapa kita punya spindle, dan berapa kita punya cutting speed VS pula. Yang tadi tulis CS VC cutting speed kita, itu adalah dependent, yang mana setiap satu perubahan pada machining parameter tersebut akan memberi impact kepada kita punya result of machining atau result of turning tadi tu. Maaf doktor mencelah. Ya. Yeah. Slideshow ni kalau doktor tekan present besar sikit kot. Oh okey. Terima kasih. Okey. Alright. Okay, so okay. Yang itu lebih kurang pada session kita yang pertama lah. Maksudnya dia just fundamental saja, dan mungkin saya mengharapkan lah kemungkinan besar mungkin ada some of the figures kat sini contoh macam figures yang ini boleh membantu kita lah bila kita nak buat machining nanti lah, dalam real machining nanti. So sebab saya lihat macam perkongsian daripada transfer teknologi atau knowledge sharing daripada Sandvik Karaman ni baguslah maksudnya dia siap dengan dia punya illustration and so on. So pada saya lah nampak lebih mudah untuk faham, dan kita pun lebih tertarik untuk kita nak melihat. So ini sebahagian daripada info yang mungkin boleh jadikan sebagai basis info lah untuk dalam turning. Okey, selain daripada tu kita melihat dari segi axis and so on, kita melihat juga secara dekat tadi sebelum kita break tadi tu, dalam 15-20 minit yang terakhir adalah kita dah sedikit masuk, tak apa, pelan-pelan kita kayuh sama-sama insya-Allah. So ramai kat sini yang pada saya yang berpengalaman, yang dah ada basicnya, kita bantu rakan-rakan yang lain juga boleh bantu saya andai kata saya tersyasyul ke tersalah ke so dah petang macam inilah. Okay, untuk yang petang ni hopefully kita boleh tengok secara lebih detail sikit sebelum kita masuk yang kita punya hands on tu. Mungkin kita tengok sikit macam mana. Okay, yang ni yang antara yang penting yang saya just recap untuk petang ni. Axis yang hanya terlibat dalam turning adalah dua axis sahaja, iaitu axis X dan juga Z. Axis X dan juga Z, tak ada Y dalam ni. Okay, tak ada Y. So kalau kita cakap fundamental axis, basic axis untuk turning hanya ada dua axis sahaja, iaitu Z dan juga X. Tapi yang lain-lain selain daripada X dan Z bukan tak ada, cuma dia adalah additional. Maksudnya di dalam pasaran tu ada, tapi kena tambah duit and so on lah. So kalau kita kata basic turning CNC machine memang ada X dengan Z sahaja. Alright, dan kita melihat juga di sini ada rotary axis. Yang ni kita panggil fundamental ataupun main reference axis. Okay, yang ini kita panggil rotary axis main juga, tapi dia additional to the yang main tadi tu, X dengan Z. So kita tengok dia rotate long paksi mana. Kalau paksi Z tadi dia ada A, B dan C, dia A, B, C tu dia present kepada X, Y dan juga Z. Itu adalah tambahan lah, maksudnya dia bukan basic je dah, dia dah macam advance sikit lah kepada apa yang basic yang kita ada. Okay, seterusnya tadi kita melihat juga work plane.
Ada tadi Cikgu Tamizi tanya G18, G17. Ini adalah reference bagi mesin. Untuk kalau kita hanya melibatkan bagi satu capability of the machine tu hanya boleh turning sahaja, kita tak ada masalah. Maksudnya memang mesin tu akan tahu yang kita hanya boleh refer kepada G18, G18. Iaitu plane yang ini sahaja yang kita boleh play around. Kalau kata milling, tadi saya ada tunjuk milling, memang G17 sebab semua datang daripada perpendicular punya direction, iaitu Z ni. So dia datang daripada atas, so semua main pada paksi X dengan Y, iaitu G17. Okay, ini kita dah define boleh, tak define boleh. Biasanya kita akan letak dekat header je supaya kita tahu yang kita sendiri aware lah. Sebagai programmer, kita juga aware yang kita actually tengah creating turning punya program. Bukan program untuk milling. So yang ini hanya untuk header sajalah. Tapi kita kena tahu ada 3 jenis option. Maksudnya tiga option ni ada sesetengah mesin yang high end punya mampu untuk buat ke tiga arah. Okay, so dalam 5 axis machining, milling, semua arah boleh buat. 5 phases. Jadi semua axis ni akan terlibat. Cuma positif dengan negatif punya direction sahaja. Itu yang lebih advance. Untuk kita kali ni, kita hanya pakai G18. Kalau untuk milling, understood memang G17 sebab dia datang daripada atas. Kebanyakan yang vertical. Walaupun dia horizontal machine, kita still lagi pakai G17 untuk milling. Tapi untuk turning, kita pakai G18. Okey, seterusnya kita lihat apa tadi? Kita lihat sikit lah pasal ni. Maksudnya dekat mana kita nak set zero. Okey, dalam turning, kebiasaannya, most of the cases, kebanyakannya kita akan set zero pada permukaan yang paling depan ni. Yang paling depan. Okey, kalau milling, kita boleh set zero banyak tempat. Banyak tempat. Kita boleh, setiap edges kita boleh, center boleh, bulatan boleh. Tetapi dalam turning lebih mudah. Kebiasaannya memang is very famous punya approach adalah kita akan letakkan di hadapan setelah kita buat preliminary punya facing. Jangan kita letak start zero sini, kita tak face dulu, kita dah tak zero pun tak boleh juga lah. It's not good practice, bukan salah, tapi it's not good, bukan practice yang terbaik lah. Jadi kita akan face manually, then baru kita akan buat zero kat situ. Then setelah tu kita akan melihat kita punya program tu, Z dan X akan kosong pada center titik tengah ini. Dan kita tengok berapa diameter. Diameter tu akan mewakili X lah. Dan pergerakan kita secara longitudinal, iaitu secara horizontal ni akan mewakili Z. Dan Z ke belakang ni akan jadi minus lah. Hanya Z depan ni saja akan jadi plus. So plus minus memainkan peranan di dalam program kita. 42, 41 ni nanti dululah, kita tengok nanti dulu. G2, G3 akan kita lihat selepas ni. Okey. Ni dan saya mention juga tadi dari segi pertukaran cutting tool. Tool changer punya tempat ni biasanya dalam mesin turning tidak ditetapkan. Kalau mesin milling, dia akan ada satu position yang telah integrate atau telah di-embed dalam sistem. Dia nak tool change, dia akan pergi satu tempat. Tapi di dalam turning, kalau kata kita cakap tengah potong sini tool change, terus M6, dia akan terus M6. Akan terus tool change dekat mana-mana yang kita letak. Jadi kemungkinan untuk collision ataupun pelanggaran tu tinggi kalau kita tool change tidak pada satu tempat yang selamat. So kita kena ada safety punya position. So that would be the best practice juga. Practice yang terbaik bila kita buat program, kita kena identify satu tempat yang selamat. Kita akan kembali ke tempat tu untuk kita tool change. Itu yang akan kita buat nantilah. Alright, so ini kita melihat contoh-contoh yang terdapat. Yang ini adalah simulation daripada Siemens 840D punya simulator. So nampak kalau rakan-rakan boleh tengok sini yang pada saya cantik lah. Dia punya grafik dia very nice dan semua apa yang ditunjukkan sini adalah daripada translated daripada G-code atau M-code yang telah kita create, termasuk dengan cycle yang telah kita create. So kita akan nampak, link tool pun kita nampak. Okay, so ni adalah beberapa contoh yang melibatkan lebih daripada dua axis. Ni ada C, sini C dan Z akan bergerak serentak. Kena ada post processor lah kalau nak buat yang itu.
sebab kita tak mampu untuk nak calculate manual jenuh nak calculate manual macam ni. Yang ini mungkin tak payah, boleh kita buat manually, tapi C tu bergerak ikut indexing, maksudnya satu. Ini dia buat yang ini bergerak satu-satu juga C. Ini contoh. Ini juga adalah another contoh combination of X dengan Y. Yang mana ada sesetengah machine ada Y axis. Maksudnya kita bolehlah buat Y axis. Alright, ini contoh lah contoh. So sebagai basicnya kita menerima pakai X dengan Z sahaja dulu. Kita nak tengok tu dia dulu. Okay, so ada sebarang soalan sebelum saya proceed ke next slide. Yang kita nak tengok the core business of core business of G code dengan M code lah, iaitu ISO. Hello. Ya. Yeah. Okay. Cikgu Muhammad Hasifi. Betul. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya kalau G41 ya. Dia untuk buat proses apa lah? G41 adalah tool corner radius composition dalam turning. Bermaksudnya bila sesetengah kita insert kita tu, kalau kita pakai insert yang ada radius kat ujung itu. Jadi radius dia tu ada some composition. Di dalam table nanti kita kena masuk berapa banyak radius itu. Jadi bila kita on G41, G42, automatically controller akan tahu berapa banyak dia nak kena tambah. Itu guna dia dekat turning. G41, G42 iaitu tool composition, tool radius composition. Kalau dekat milling memang kita kena pakai lah. Sebab kalau kita tak pakai tool 4142 ni jenuh kita nak tolak center of the cutting tool pula. Dia lebih kurang macam milling clear cut lah, sebab kita boleh menggunakan koordinat yang sama X0 pergi kepada X100 contoh. Tapi kita tak letak cutting tool berapa. Contoh cutting tool 20. Dia akan automatically offset 10 center sebab bacaan dia kena daripada center of the tool. Itu untuk milling. Sebab tu kita kena pakai 41. Kalau kita tak pakai G41 atau 42, dalam milling memang dia berat lah. Maksudnya kita masuk, tadi pakai tool 20, sekarang kita pakai tool 10. Bila pakai tool 10, koordinat dah tak sama dah macam yang kita pakai tool 20 tadi. Tapi andai kita masuk G41 composition, dia dah tahu dah. Gunalah tool berapa pun, koordinat yang sama, X0 pergi ke X100, tak perlu tukar. Dia akan automatically compensate based on cutter diameter. So cutter diameter kita kena masuk di dalam table. Salah masuk dalam table, salah jugalah program kita nanti. Boleh menjawab Cikgu Hasifi? Okey. Cuma dari itulah pemahaman saya, sebab saya biasa dengan milling. Kalau G41 ni dia mata dia baca dari tepi. G40 dia baca daripada tengah. G42 dia baca sebelah sini pula. Betul tak? Okay. Betul. Kalau untuk milling G41 right atau left, salah satu lah saya pun ingat right dengan left. Okey. Kalau G40 kita cancel. Bila kita cancel, tak ada dah composition. Kalau kita cakap X0 tadi dengan X100, dia nak pergi ke X100, cutting tool tu betul-betul ada kat center dekat X0 tadi tu. Jadi dia tak ada key kanan. Dia tak ada 4142 kan, dia tak ada key kanan. Jadi kalau kita guna tool 10 ke, tool 20 ke, dia tak pandai lah nak compensate sendiri sebab kita tak bagi tahu dia ada composition. Okey, saya cuba centing sikit kalau kot. Sekejap Okey. Alright, so ini kita tak masuk yang main lagi. Tapi tak apa, soalan nak menjawab soalan Cikgu Hasifi tadi tu. Kita ada G40. Okay, nanti kita tengok dia punya ni. G40 ni cancel. Cancel composition. G41, G42. Dan dia ada satu lagi, G43. Okay, kalau siapa pakai Fanak, okay, G43 ni length composition. Okay, ni tool length composition. Yang ni semua, dua ni adalah tool radius. Okay, radius composition. Okay, saya bagi contoh ni milling. Kita sebut milling dululah ya.
Okay, koordinat kita yang ini 0, 0. Yang ini 0, 100 dengan 0 Maksudnya X kita ada, yang ini Y, yang ini X lah ya. Okay, andai kata kita pakai kata, contohnya satu kata di sama dengan 20. Dan kita cakap daripada G, okay, kita punya program ni bagi yang tak apa-apa, yang lain nanti dulu, nanti saya explain nak explain yang ni kira dah advance sikit je lah nak bagi tahu kan. Ni bagi yang dah ada basic lah G01 kita nak bagi X0. Okay, kita start daripada X0. Okay, dan kita masih G1, kita terus je pergi kepada Z sekian-sekian lah. Katalah Z masuk 1 lah F katalah 100. Dia punya fit So X0 dia akan masuk sini, masuk kepada Z. Sini kita top view, kita tak ada Z. So terus kita nak suruh pergi 100. Okay, kita pakai T1. Contoh kita pakai Fanak lah bukan Siemens. Yang ni Fanak punya tulisan T1. Kita kena datangkan dengan G43 H1. Okay, ini two length. So dia akan baca table. Kalau Siemens tak perlu semua ni sebab dia baca kepada table type directly. Okay, kat sini kita tak tulis pun. Kalau ikutkan dia tak bolehlah duduk kat sini. Patutnya dia duduk kat sini, cutting tool ni. Kan? Jadi dia bukan kosong. Kita kena turunkan dia minus katalah ni D20, diameter 20. Dia punya radius dia, center dia adalah 10. Jadi kalau nak suruhkan kalau G40 aktif, tak ada composition, kita tak boleh pakai yang ini. Okay, bermaksudnya kita nak yang ini, tapi kita akan, cutting tool tu kan betul-betul akan ada center sini. Kita dah overcut lah, ni dah overcut nanti ni. Jadi sini. Okay. Bila kita on composition, kalau dia sebelah kiri, nanti kena check balik yang mana satu, 41 atau 42. Okay. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Maksudnya material sebelah kanan atau material sebelah kiri. Bila kita on je G41, kena masuk G41 kat sini. Okay. Dia dah tahu dah diameter ni, dia akan baca daripada table. Okay, D20 ni T1 kan, sama dengan 20 dia punya D dia. And mil. Okay, so dia akan baca daripada sini, dia tahu ni 20. Jadi dia akan automatically, dia tak duduk betul-betul center ni. Dia akan offset sendiri. Okay, dia akan duduk bawah ni dengan offset pada 10. Nak ikutkan pada minus 10 lah. Minus 10Y ni. Okay, minus 10Y. Okay, pada X dia masih sama lah. Kan, X kat sini. X sama lagi. Dan baru dia pergi sini. So, Y dia tak boleh duduk kosong. Okay, nampak tak? Ini untuk milling. Kalau untuk turning, boleh sampai sini Cikgu Hasifi. Nampak tak? Nampak. Yang 41 tu kiri. Yang 41 kiri kan? Yang ini kiri kot saya 41 kot. Betul. Yang kiri 41, yang G42 tu kanan. Okey, saya yang ini G41. Okey, dia activate. So kalau tanpa G41, okey, kita tak masuk G41 ni, tak boleh dah letak X kosong dengan Y kosong. Okey, dia kena X ni Y kosong. Alright, kalau tanpa yang ni kita kena jadikan X 100 juga. Tapi Y dia kena turun minus 10. Tapi masalah dia kalau tak pakai composition ni kan, maksudnya dia duduk bawah ni lah, ni center dia. Dia kena baca center betul Okey. Masalah ni dia turun 10, kalau tukar tu 10 macam mana pula? Dah jadi Y minus 5 pula. Jenuh lah kita nak tukar tiap-tiap kali kan. Jadi sebab tu lah guna composition. Bila kita on composition, tak payah dah risau yang pasal ni, ambil je apa yang pada drawing. Drawing cakap yang ini 0, 50. Kan, yang ni Y 50, yang ini 100, X, Y 50. Kita ambil sahaja dia punya ni,
Tak perlu nak kena tambah lagi, oh yang ni kena naik, kena keluar lah cutting tool ni kat luar. Jadi kena keluar 105 ataupun 55. Tak perlu tak perlu dah. Kalau tidak jenuh kita kena buat macam tu. Tu gunanya G41, G42. Satu lagi dalam industri, bila kita letak G41 and 42, contoh toolware sepatutnya 20 tapi tool tu 19.97, 30 micron dah worn. Bila 30 micron dah worn, dia nanti boleh composite dalam ni. Jalan balik program tu, dia akan letak yang ini adalah 20.3. Kita boleh main tipu mesin dalam actual condition kalau pakai G41 and G42. Kalau G40 cancel kosong, sorry, kena buat lain. Okey, kebiasaannya apa yang berlaku dalam case CAD cam. Okey, CAD cam, bila pakai CAD cam, macam saya banyak alhamdulillah bolehlah involve dengan CAD cam selalu buat pakai CAD cam lah. Jaranglah pakai yang biasa ni. Tapi bila pakai CAD cam punya approach adalah point to point point to point, satu point kepada satu point. Kalau kita nak buat arc ni, dia akan bergerak point ni. Semua G1. Okey. Jadi dia memang dah letak ngam-ngam dekat tepi ni. Jadi andai kata kita contoh D20 ni dah memang worn, kita tak boleh buat apa. Kita kena masuk balik CAD cam, bagi tahu yang ini adalah 20 ataupun kita offset masuk dalam sikit atau offset keluar sikit. Kena manually buat dan repost balik program. So yang bagusnya kalau kita ada composition, so kita boleh buat mana-mana yang kita nak, kita boleh tipu lagi mesin, bukan kita tipu lah, kita kata compensate lagi kan. So jadi controller tu akan automatically shifted kan. So tak perlu lagi kita nak apa pakai cutting tool baru, tak payah. So lepas mesin kita ambil caliper, measure tengok patut dapat 100. Panjang X, yang ini 50, tapi kita dapat 99.98 contoh atau 97. So maksudnya tak boleh. Dia tak boleh lagi kurang So kita dapat lebih lah Kita dapat 100.03 lah contoh Kita dapat over Jadi kita boleh compensate balik masuk. So kita dapat overcut, bukan overcut, over material maksud undercut. Dan kita boleh compensate macam ni je. Tak perlu lagi nak buka material tu, tak perlu lagi nak buka vice and so on. Relax dulu, kita masuk pergi kat table, tool table, pergi kat tool table ni. And tool table ni kita adjust macam ni, instead of 20 kita cakap yang ni tool ni besar. So dia akan kurangkan, dia akan masuk lagi banyak. Macam itulah, itu dalam reality dalam industri. Okey, ini milling. Milling punya condition. Amat penting G41 and 42. Okay, kita tengok pula condition pada turning yang kita nak tengok ni Pada turning sedikit berbeza. Impact dia tak berapa besar lah. Tapi still there lah. Impact still there. Okay, contoh kita ada part yang sebegini yang kita nak potong. Alright, apa yang berlaku dekat insert tu, dekat bahagian sini, kita ada beberapa jenis. Ada yang small, ada yang big. Yang ni yang kita kata radius ni. Corner radius. Insert corner radius. Yang memotong adalah tip sahaja. Tip ujung ni. Jadi composition yang ini dengan yang ini, section ni, akan dilakukan oleh G42 dan juga G41. Kalau tak salah saya daripada top view, top approach, ini adalah G42. Dan internally, dari dalam, dia jadi G41. Alright, bila kita buat dalam punya lubang ataupun kita buat boring lah. Ini disebabkan dia punya angle ni terlalu kecil. Terlalu kecil lah. So kita boleh neglect. Boleh pun tak payah on pun tak apa, G42, 41 dalam turning. Tapi high precision part kena on lah. High precision part kena on dan tool table
kena masukkan nilai yang radius tadi ni. Kena ada. Okey? Boleh? Dapat ke Cikgu Hasifi? Okey, jelas. Alright. Yang lain-lain saya harap bolehlah terima dulu sebab yang ni kira consider yang second third stage jugalah tapi ini adalah sebahagian daripada CNC sebenarnya. Sebahagian daripada CNC yang especially bila yang milling tadi tu penting lah, memang kena pakai pun composition. Untuk turning kita tak pakai, tapi andai katalah ke depan nanti bertemu dengan satu yang accuracy yang besar and so on, saya tunjuk kat mana nak. Kita just on je G41, 42, yang lain tak ada beza sebab dia akan back to the tool table. Dalam ni kita panggil offset, tool offset. Okay, bila pergi ke offset atau tool offset ni kita akan jumpa semua ni lah. Dia T berapa, T1 contoh T1 apa dia punya definition, and R ada kat sini, dia ada X, ada Z punya length. Yang ni length, yang ni radius, kita ada beza So G41, 42 ni adalah radius dan G43 adalah length. Dalam Siemens, even dalam turning tak pakai H tu lah, tapi dalam Fanuc pakai dia H kena sama dengan T. So H ni dia refer back yang ni G43 kepada tool length. Dua beza dia. Bila letak G40 dia adalah off composition. Sebab tu kadang-kadang dekat header kita nampak ada G40. Boleh ya? Okey. Lebih kurang kalau kata tak berapa dapat apa, nanti dah sampai masa dia tu, insya-Allah. Kita terima dulu yang ni. Alright. Okey, seterusnya yang ini. Okey, kita baru nak dive in sama-sama boleh ke yang lain? Takut dah makan kenyang tadi ni. Boleh. 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 Okey, alhamdulillah ada lagi Okey. Kita nak tengok yang penting. Yang ini kena sama-sama dengan saya. Saya akan go very slow sebab ini adalah dia punya intipati sepanjang beberapa hari kita nak tengok ni. Dan sepanjang kita cakap pasal programming CNC, baik milling, baik turning, dan baik juga CNC yang lain. Okey, CNC bukan saja turning dan milling. Turning dan milling adalah yang paling utama di dalam machining. Selain daripada itu, kita ada juga yang lain, iaitu kita ada water jet, kita ada juga die sinker, kita wire cut wire cut pun kita ada juga laser. So alhamdulillah semua yang mesin-mesin CNC tadi tu ada juga dekat lab dekat UTM lah. So kalau kata kita melihat kepada semua yang saya cakap tadi tu, once dia CNC, computer numerical control, ada punyalah yang akan kita lihat ni, iaitu all those ISO coding. ISO coding. Semua ISO coding ni diguna pakai bagi semua. Cuma dia pilih yang mana dia pakai lah. Kalau yang saya sebut tadi tu semua 2D. Hanya machining saja yang 3D. Termasuk dengan AM lah, Advanced Additive Manufacturing. So additive manufacturing ada X, Y dengan Z. Pun dia pakai masih konsep yang sama jugalah, iaitu konsep coordinate. Coordinate punya konsep. Alright, so kita teruskan dalam preparatory information, iaitu apa benda yang kita nak buat reference utama kita. Dia hanya terbahagi kepada dua, iaitu incremental or absolute. Sesetengah kita suka pakai incremental, yang mana dia tak nak kira balik the previous ataupun the initial punya reference. Dia nak kira hanya reference selepas ataupun sebelum dia buat the next one. Cuma very rare lah pada saya, amat biasanya CAD-CAM yang akan calculation daripada CAD-CAM akan guna incremental, iaitu G91. Kebiasaan kita pakai adalah absolute positioning, iaitu kita hanya ada satu reference sahaja. Satu reference itulah yang akan jadi kita punya reference. Mana-mana kita akan buat dimension, kita akan refer kepada reference tersebut. Okay, nanti kita tengok dia punya coding dia lah. Ini maksud dia. First, dia punya unit. Ini dua je dalam CNC. Sama ada nak G91 atau G90. Nak refer kepada satu tempat, iaitu absolute, ataupun nak refer pada tempat sebelum kita ataupun koordinat yang sebelum kita buat.
Selepas buat koordinate tu akan jadi reference untuk yang next one. Buat yang next one tu pula akan jadi reference kepada yang the following one pula. So dia berubah-ubah. Yang ni tak ubah, absolute tak ubah lah G90. Alright, coordinates ada X, Y, Z, ada RX, RY, RZ, ada coordinate yang yang kita panggil incremental punya coordinate. So machining parameter, ini kita kena masukkan feed rate F, spindle speed S. Sekedua-duanya kena ada. Tak ada salah satu, tak jalan program kita. Okay, ini adalah feed rate, spindle speed, dia pakai dia punya huruf tersendiri, iaitu F, spindle pakai S. Coolant, yang kat bawah ni dia dah start pakai yang miscellaneous function lah. Macam coolant ni pakai M code. Macam tool control, okay, tool control, tool and tool parameter, yang ni kita pakai G code. Kita nak control cutting tool tu, motion dia, itu adalah G code. Cycle function, ini adalah G code, dua-dua melibatkan tool. Miscellaneous control yang lain daripada tool punya motion, itu adalah M code. Nak suruh spindle on ke, spindle off ke, nak berhenti sekejap ke, nak suruh transform dia punya ni ke, macam-macam lah. Semua adalah M code. So akan ada dua, iaitu G dengan M. Selain daripada tu huruf-huruf yang lain tadi itulah F, S and so on, kita akan tengok lepas ni. Boleh Alright, ini antara contoh dia lah. So dia datang dalam kebiasaannya yang ada dot ni. Has biasa pun pakai dot. Fanak pun ada dot, tak ada dot dia kalau tak ada dot dia baca 0.001. Letak dot baru dia baca yang ni adalah 1. Itu beza dia lah. Dia ikut sebenarnya setiap controller ada dia punya karenah dia masing-masing. So jadi the first thing to do bila kita dapat satu CNC adalah the handbook lah, ataupun dia punya manual. So manual amat-amat penting. So saya pun kalau mana-mana, biasanya lah kalau involve dengan CNC ni saya akan request kepada manual dululah. Okay, kalau Siemens ada manual Siemens. So untuk yang kita punya CNC ni, manual dia lebih kurang dalam 570 lebih pages. So bukan kita nak tengok semua, tapi kita nak tengok yang penting-penting. Kita nak tengok dia ni faham bahasa yang macam mana. Sesetengah daripada controller tidak sama. Contoh saya bagi adalah G2021, G7071. Okay, ada setengah controller, especially Fanak, understood 70, 71, 72, 73 adalah roughing cycle. G20, 22 adalah mm, metric ataupun inch. Tapi untuk Siemens dia tak sama pula. Dia tak baca macam tu sebab dia tak integrate, dia tidak di-write macam tu dalam dia punya kita panggil ECU dia. Dia hanya baca 70, 71 untuk mm dan inci. 20, 21 masuk je error. Jadi sebab tu kita kena tengok masing-masing punya controller. Tengok Heidenhain datang daripada Jerman. Dah tak pakai pula XY. Secara G-code-nya lah, secara G-code-nya. Position okey, XY tak ada masalah. Tapi dia pakai L punya, L code pula dah. So dia tak pakai M code secara total. Dia tak pakai M code secara total, dia pakai M code dengan dia panggil definition. So setiap masing-masing ada dia punya masing-masing punya ni lah tapi semua tu adalah pada saya sikit je lah, dia punya perbezaan tak banyak. Yang penting yang dia punya core business dia tu theoretically behind it tu sama. Cara bergerak, cara dia function, macam mana nak start dulu, macam mana G9190 tu sama. Itu tak ada beza banyak. Cuma yang sikit-sikit dia tu adalah pada controller tu punya capability lah. Okay, kalau kita lihat kat sini, ni yang kita akan jumpa nanti, ada huruf N, ada numbers, ada G, ada X, Y, ada Z dan ada F kat sini. So ini secara terus kita nampak is adalah sejenis block kita panggil number block. So block ni ada number. So N ni kat depan ni akan mewakili the number. So kita akan pergi kejap lagi, kita akan buat yang inilah lebih kurang. Lebih kurang macam ni. So ada number, block dia, kita tahu yang ini apa arahan yang kita nak bagi. G-code adalah function kepada cutting tool tadi tu. X, Y dan Z adalah positioning. F tadi adalah arahan untuk pergerakan cutting tool, iaitu feet. Feet, saya nampak macam inci ni. Sebab feet dia 5 je. Kalau 5 mm per minute, tak bila nak sampai kan. Ni 5 inci ni. Okay, each may contain only one tool move.
So kat sini tak boleh letak G0102, pening ni mesin. Dia nak pergi straight ke dia nak corner. Dia kena bagi tahu dia satu kali. Lepas tu kalau bagi G2 pula dia ada pula dia kawan dia. Dia datang dengan R, dia datang dengan CR, dia datang dengan IJ atau K. Itu kita akan tengok kemudian. Each may contain any number of non-tool move G code. Satu saja yang lain daripada bukannya G code. Contohnya yang bukan untuk tool motion. Ada M kat belakang ni. So kita boleh letak M5, M3 kan. Tak boleh letak dalam satu blok ni ada 2-3 M. Kalau boleh M letak pada baris yang selepas dia. Contoh nak stop dulu ataupun nak on coolant M8. Yang ini M8 dia nak on bila? Nak on lepas daripada sini atau nak start dulu spindle. Okay, kita boleh letak start spindle dulu M03 contohlah So nanti kita akan tengok yang itu. Each may contain only one feed rate, each may contain only one specific tool or spindle speed. Ada satu spindle saja, tak boleh letak S 2 kali. Alright, the block number should be sequential. Dia kena sequential bermaksud tak boleh the best lah. Ni best practice sebenarnya dia baca je apa yang kat depan ni kita boleh letak 10, 20, 30, 40. Kita boleh letak 15, 10, 15, 20, 25. Tapi kita tak boleh letak yang ni 10, 5 tu pergi 3 pula kan. Kalau boleh kita ikut sequence. Alright, ini yang block number yang N ni. Both the program start flag and the program number must be independent of all others command. So untuk nak start dengan N must be dependent. Separate kena separate. The data within a block should follow the sequence shown in the above sample. Ini sampel dia. Okay, ini sampel. Kita nak tengok yang ini dulu. Dan apa sebenarnya yang kita nak kena faham ataupun tengok yang selepas ni yang ini sebenarnya kita tengok ni dululah. Okay, kebiasaan program CNC dia datang macam ini. Alright, kita ada N sebagai number of block. Satu kelebihan Siemens ni nanti saya share. Number of block dia akan boleh tulis untuk kita, sama juga untuk Heidenhain. So far Fana tak boleh, sendiri kena tulis. Jadi tu ada masalah sikit lah So ada yang advantage pakai controller ni, ada advantage pakai controller yang lain. So masing-masing ada advantage, ada kelebihan masing-masing. So untuk Siemens boleh renumbering, tak ada masalah. Tulis saja semua program kita, nanti dia renumberkan kita punya program. Tapi untuk basicnya kita as a start kita akan buat macam ni lah. Okay, dalam ni ada N5, N10, N15, N20. Okay, boleh bantu saya tak rakan-rakan yang tahu, saya tahu yang ada pengalaman tahu ni. Kenapa tak tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6? Boleh siapa-siapa jawab? Boleh siapa-siapa bantu saya? Saya. Dia tak letak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebab if ada blok yang tertinggal dia nak add senang ikut sequence. Betul, Cikgu Nurul Fatihah Alright, terima kasih Cikgu. Perfect So jawapan yang perfect itu dia adalah jawapan dia. Okay, terima kasih Cikgu Fatihah. So dia adalah back to us, adalah untuk kita juga sebagai programmer. Andai kata blok tu terlepas pandang sebab tu ini adalah best practice bagi Fanak punya user. Sebab Fanak punya user tak boleh renumber. Tapi kalau kita Siemens sekejap lagi kita buat, kita renumber tak ada halnya. So kita boleh letak 1, 2, 3 tak ada masalah, tak 10, 5 tak ada masalah. Tapi best practice dia adalah sebegini. Andai kata kita nak letak, lepas ni kita nak letak M41 tadi kan, terlupa kan. So kita boleh letak N11, N12, N13. Kita boleh insert kat tengah-tengah ni 4 atau 5 blok lagi nampak. So tak payahlah kita renumber balik semua. Kata jenuh program banyak. So itu adalah dia punya function dia. Kenapa number block number ni ditulis tidak satu sequential of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tapi dia tulis incremental of 5 or 10. Ada orang setengah dengan 5, ada setengah start 10, 20, 30, 40. Cepatlah sekejap lagi N100, N200, N300 lagi banyak Dia punya tujuan adalah bila buat kita dah go through the program, ada satu tertinggal kat sini kita nak masuk dulu positioning, nak pergi X1, Y1, lepas tu nak suruh dia pergi pula X 0.5 before pergi Z0.1. Jadi kita boleh add on kat sini N21. Jadi sequence dia masih lagi
daripada kecil hingga ke besar. Tak ada kita melawan sikun lah. Itu adalah praktis dia. Okey, untuk yang ini saya mengharapkan di hujung kos nanti insya-Allah kita dah boleh baca ni. Ini adalah salah satu lagi language, so kita tambah lagi language kita lah, iaitu selain daripada bahasa kita, bahasa ibunda kita, bahasa masing-masing, ada yang tahu bahasa ketiga, bahasa keempat, ada yang boleh cakap Jawa tu additional lah kan, cakap Jawa, cakap yang bahasa kita sendiri kan, Iban, Kadazan dan so on, itu semua additional. Dan kita tambah satu lagi language iaitu CNC language yang mana kita bercakap dengan mesin dengan menggunakan coding tertentu. So ini kita tengok N5, G90, G20, bondo semua ni kan. So kita mungkin tak ada lagi yang kata ilmu dari segi untuk nak baca dia, tapi insyaAllah lepas ni kita nak tengok. Alright, so for example, macam ni lah contoh program dia, is a very simple program. So kita tengok ni, kita tahu N5 block number yang kelima, G90 dia pakai incremental, G20 ni adalah matrix ataupun inch code ni. Okay, dia dah identify dah, ini kita panggil header. Dan seterusnya pada N10 dia pakai M6, dia tool change dulu pada T3. Kita tahu dia nak pakai T yang pocket nombor 3. Yang kat sini dia start dulu, dia start M03 clockwise, spindle dia letak 1250 RPM, rotation per minute. Dan dia pergi kepada linear ataupun rapid traverse G00 kepada X1, Y1, inci lah, maksudnya G20 ni adalah inci So X1, Y1 dia pergi kepada koordinat X dan Y11. Seterusnya Z dia turunkan, XZ0.1, betul-betul dekat atas surface tu. Dan baru dia masukkan dengan G01 iaitu cutting punya linear motion cutting dengan feet iaitu 5 inch per minute. Dia masuk berbanyak, daripada 0.1 ni dia bagi pada minus 0.125. So hanya 0.25 sahaja daripada position ni. Tapi tak, dia masuk minus maksudnya 2 lah, 2.25 sekali dia masuk. 0.225. Dan seterusnya ada position. Dia tak define G01, masih lagi kita tak letak G mana lagi, dia akan maintain lagi G01. Terusnya pada X3, Y2, F dia lajukan sikit. Dah masuk, cucuk dan baru dia jalan kepada X dengan Y pada feet yang 2 kali ganda. Dan dia pergi G0 iaitu rapid, naik atas balik. Dah habis dah mesin. Bagi pada position X0, Y0 iaitu position start point tadi tu. Dan seterusnya spindle dia off kan, end of program and reset. So kita boleh baca. Itu yang kita nak tengok insya-Allah. Ini adalah letters ataupun huruf-huruf yang diguna pakai. So N number block, G code, X, Y, Z position, A, B, C adalah position axis, I, J, K adalah incremental of X, Y and Z, I, J, K, F feet, S speed, T tool, R radius, M adalah M code. Ini antara yang kita nak lihat. Okay, so untuk hari ini kita nak cuba faham yang ini semua secara yang penting lah, yang tak penting kita tak payah faham. Untuk hari ini, bagi yang baru jumpa, baru tengok, mungkin sedikit merasakan yang susah sikit lah tapi percayalah cakap saya, insyaAllah esok lusa ni kita hari-hari duk sebut ni, faham lah insyaAllah faham. Kita nak bercakap, nak minta, nak suruh mesin ni bergerak dengan keadaan dia faham macam mana pergerakan yang dia sepatutnya buat lah. So dalam this case, kita ada G0, G01, 02. Yang penting yang kita nak pakai adalah yang ini, G0, G01, G02. Jangan nampak tadi ni. G03, dual, kita tak pakai, 08 tak pakai, 09 tak pakai. G17, 18. Yang kita akan pakai G18 lah Alright, seterusnya G20, G21. Okay, untuk Siemens dia pakai G70 dengan 71. Okay, tak pakai G20. So yang ni dua kita akan gunakan kata composition cancel. G41, 42. Kita skip dulu untuk turning. G44, G74, 75 ni pun kita tak pakai.
Yang ini cycle yang ini fixed cycle ni untuk drilling G80 cancel, 81 drilling, 81 pack drill, 81 spot drill, 82 drilling, 83 adalah pack drilling. So ada banyak lagi lah dia punya drilling break chip lah apa semua ni kan. Yang ni pun kita skip lah dulu. So apa yang kita nak tengok G00, 01, 02, 03. Yang ini kita nak tengok sepanjang 3-4 hari, 5 hari kita ni bersama insyaAllah. Lepas tu kita akan tengok yang paling tak boleh lepas. Ini dua iaitu absolute dengan incremental. So kita tak pakai incremental, kita pakai absolute lah. Most of the time kita akan pakai absolute. Okay, jadi kita pakai yang ini sahaja. Yang ini sahaja 1, 2, 3, 4. G17 pun just nak bezakan dengan milling saja. Yang kita sebenarnya nak pakai adalah G18 iaitu untuk turning. Ini pun kalau kita nak on pun tak ada masalah, tak on pun tak ada masalah. Tapi kita kena ambil tahulah yang mana yang ini kita ni dululah. Alright. Yang ni kita tak payah tengok dulu, kita tengok yang sebenarnya yang kita punya controller yang ini. Okay, untuk inci dengan metrik. So 71 dengan 70. So ini akan berada pada header, ni akan berada pada header, ni berada pada header. 40 ni akan berada pada header. Ini juga ada pada header. Yang 1, 2, 3, 4 ni sahaja yang sentiasa bermain di kita punya main program. Ini main program. Okay, yang ini ada pada header sahaja, sekali define dah cukup. Yang ini ada pada header juga, sekali define cukup. Yang ini juga sekali define pun cukup. Yang ini option, nak letak boleh, tak letak boleh lah kalau kita tak ada conversation. Yang ni dua-dua boleh. Header ada dekat main pun ada. Biasa kita dekat header, dekat header kita letak untuk cancel kan. Dekat main program ni kita nak on off lah kalau kita nak pakai banyak kali Okey, apa maksud G00, 01, 02 dengan 03? Alright, so yang ni saya kena boleh dengar hujan lebat sikit dah kat sini. Boleh. Boleh. Okay. Okay. Okay, kita tengok apa maksud G-code tersebut. Slide. Alright, so kita akan melihat yang first kali untuk header lah ya. So tadi ada G91 dengan 90. G91. Okay, beza G90, 91. Saya bagi contoh macam ni lah ya. Ini X, ini Y. Okey, contoh kita ada point yang pertama dengan point yang kedua. Alright, sini kita 00 iaitu kita punya start point. Okey, untuk G90 ini start point kita 0, 0. Pergilah point berapa pun, sini ke, inilah 00 kita. 001 saja. Okey, ini contoh point nombor 3, ini point nombor 4. Okey, contoh kita nak gerak sini, nak gerak di situ, nak gerak situ, nak gerak pula sana. Okey, itu adalah point tetap akan jadi point yang 00. Macam mana pun ni X0, Y0.
tak ada perubahan Okay, bagaimana dengan G91? Ini ada sakit sikit lah G91 Kita buat table lah pula. Okay, untuk G91 dia berbeza sikit. Okay, contohnya point nombor 1, point nombor 2, 3, 4. Okay, kita ada X, kita ada Y. Okay, kalau kita lihat kat sini, katalah kita pergi pada X sini, katalah X5. Okay, Y pun mungkin 5 juga. Alright. So ini adalah position yang pertama. Seterusnya, bila nak pergi untuk yang ini, bila nak pergi yang nombor 2, kosong-kosong dia bukan lagi yang ini. Kosong-kosong dia kat sini. Okay. Contoh yang ini 15. Yang ini 10. Okay. Untuk point number 2, yang ni G91. Yang ini G90. Ini X. Ini Y ya. Okey, untuk point number 2, okey, yang ni sama 5. Kalau kita pakai G90, terus je kita ambil 15 dengan 10. Tapi kalau kita ambil untuk G91, dia tak jadi 15, 10. Dia kena tolak pula yang 5 ni. Maksudnya kosong-kosong kat sini. So 15, yang ni 5 kan. So 15 kena tolak 5. So yang ini jadi 10X. Y. Kata yang ini tadi 5. Kena tolak pula. 10 tolak 5. 5. Okey. Boleh nampak? Incremental dengan absolute. Yang ini absolute. G90. Jelas. Alright. Thank you. Boleh, Yang lain? boleh. Okay. Okay, saya harap Okey. kita Okey. lah petang ni. Dah lah hujan ni. Oh, sedap tidur ni. Ada. Hujan. Okay. Okay, saya harap dapatlah walaupun saya tak berapa nak ni sangat. Kali ni hujan dapat ke ni. Okay, so itu adalah G90 dan G91. Kalau siapa yang tak dapat nanti tak apa, boleh bagi tahu saya, nanti mungkin boleh ulang ke esok tengok macam mana. Tapi ini pentinglah untuk kita faham kita nak pakai G90. Okey, dalam kes turning pula, dia kat 00 satu tempat ni. Okay, so kita pakai turning kan. Ini macam milling ini bagi milling lah. Ini untuk turning. Okey, kosong-kosong kita hanya ada 2 axis, kena ingat tu. Kita kena ada 2 axis. Satu axis Z. Tak sama dah. Satu axis Z, satu axis X. Ini kita kena faham betul-betul. So macam mana pun kita akan letak kat sini kosong. Center ya, center. Kosong. Apa maksud? X kita kosong kat sini, Z juga kosong kat sini. Dan kita bila kita declare pakai G90, bila dalam turning, insyaAllah kita akan G90 je kita akan pakai. Pakai G91 tak pakai paling kepala nanti. Okey, so contoh shape yang kita nak buat kat dalam ni adalah berbentuk macam gini. Okay, so kita ada this dimension is for example 20. Okay, then kita ada diameter, instead of diameter dia bagi full 60, so yang ini dia bagi diameter 50. Okay, jadi untuk point ini, right, kita punya X kita akan dah pergi point sini right, ataupun point sini.
X kita dah berubah, iaitu X kita adalah 50 dan Z kita adalah minus. Sini kosong kan? Sini kosong. Sebelah sini plus. Sebelah sini akan jadi minus. So, jadi minus 20. Okay. So macam mana pun katalah ada shape ni dia masuk dalam balik ke kan. Masuk dalam balik macam ni kan. Then position yang ini masih lagi bergantung kepada position center yang depan. Ni katalah 70. Okay, yang ini akan jadi Z minus 70. Z minus je kita akan dapat. Jangan risau. Bermaksud dia tengah buat bahagian dalam ni, bahagian machining. So macam mana pun ini adalah kita punya 00 kita yang mana kita mewakili G90 iaitu absolute. Semua reference datang daripada yang ini. Okey. Boleh Boleh dapat ke? Boleh. Alright. Boleh. Seronok macam ni. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Alright. So tak adalah nak cakap kan. Penting tu boleh tu yang penting. Okey. Alright, seterusnya kita sambung. G90, 91 dah. Okey, itu clear. Itu dua penting yang first kita nak kena pakai. Seterusnya saya cuba untuk kongsikan explanation on G yang bergerak pula G yang bergerak. Iaitu kita ada 4 G0. Alright, dan kita ada G1, kita ada G02. Ini terpulang nak letak kosong depan boleh, nak letak kosong tak letak pun boleh lah, macam ni G3. Boleh je. So insyaAllah kita akan tengok ke 3, ke 4 ni yang ini. So yang ini kita panggil rapid traverse, rapid. Okay, apa beza dia? Bila kita letak G kosong, okay, dalam machining, dalam CNC machine, untuk turning kita hanya ada satu tombol je, satu tombol sahaja. Tapi untuk milling kita akan ada dua tombol yang boleh kontrol kat situ. Satu tombol rapid, satu tombol feed. Feed bermaksud yang ni. Ketiga-tiga ni kena ada F dekat belakang. Kita yang bagi dia feed dia. Feed dalam sama ada G95 atau G94. Okay, biasa kita pakai G94 adalah mm per minute untuk milling. G95 adalah untuk revolution per minute, yang mana kita punya turning lah. Turning akan pakai G95. Tu tak risau kan tu. Itu adalah unit sahaja, tapi unit tu menentukan pergerakan dia lah, feed dia macam mana. Alright, untuk rapid kita tak perlu letak F kat belakang. So tak payah risau. Rapid ni apa? Rapid ni adalah pergerakan linear, pergerakan straight. Satu dia straight. Yelah, sama dia nak straight angle ke apa, tak ada masalah. Cuma dia bergerak air cut. Air cut. Yang tu yang first nak kena tahu. Jangan kita gerak machining tapi gerak pakai G kosong. Memang punah lah orang cakap punah mesin nanti. Okay. So kita menggunakan adalah untuk positioning. Positioning. Kita nak position saja, bukan nak memotong. Alright, beza dengan yang tiga ni pula adalah untuk machining. Alright, untuk machining. Sama ada milling atau turning. Kita buat turning sekarang Untuk machining kita akan guna tiga. Beza dia adalah yang nombor satu ni potong straight. Okay, contoh kita nak potong yang ini. Straight cutting kat sini, naik atas, potong sini pula. Alright, ini adalah G1. Naik atas G1, pergi sini G1. Semua G1 dan adalah F kat belakang. Nak F berapa? Memotong. Maksudnya kita sedang memotong. Okey, berbeza dengan yang ini, tak potong. Yang ini duduk kat atas angin. Nak bergerak pergi mana, daripada safety position contoh, nak pergi bahagian depan. Okay, contohlah daripada safety position nak gerak pergi sini, kita boleh pakai G0. G2 jalan
clockwise. Straight. Simple lah. Ini G2. G3 counter clockwise, jalan counter clockwise. And ada straight. Tapi kalau kat sini biasa dia kena dua-dua lah. G3, G2. Tapi kita tengok yang G3 cukup lah. Sekejap. Okey, kita tengok yang ini. Kita straight dulu. Naik atas. Baru ada G3. Contohlah ya. Lepas tu straight. Boleh. Macam tu boleh. So kat sini yang counter clockwise. G3. Yang ini G1, G1. Belakang mesti ada F. Okay, bila G3 atau G2 ni pula, kedua-duanya datang dengan package. Package dia apa? Package dia macam-macam lah. Package dia ada yang nak pakai R. Ada nak pakai IJ. Okay. Ada nak pakai I dalam kurungan AC. Incremental. J dalam kurungan AC. Okay. Untuk Siemens kita pakai CR equal to. Okay. Ada banyak package. Maksudnya macam-macam jenis kita boleh tulis dengan syarat kita kena tahu dia punya koordinat dia. Tapi yang paling mudah insyaAllah kita akan tengok adalah dengan package CR sahaja. So macam mana sekalipun kita nak kena tahu koordinat yang last dan juga radius. Kena cari. Kalau dia tak bagi, dia bagi apa ni? I dengan K ni. Yang ni kita kena pakai yang IK lah. Ataupun IJK ataupun J dengan K dengan IK. Itu susah sikit lah, dia incremental. Tapi yang kita akan tengok adalah yang senang lah, yang R. Berapa radius dia bagi, kita akan cari the end point dan kita akan masuk CR berapa dan insyaAllah kita akan tengok dia punya simulation dia. Okay, so basically ini antara coding yang kita nak tengok. G0, G1, G2, G3. First kali nak tengok G1 je, 2 hari nak tengok G1 ni. G1 pun macam-macam boleh buat. G2 lepas tu kita tengok. G0 dengan G1, dua ni dulu. Tadi ada G apa lagi? Alright, tadi ada 40. Okay, dah ada explain tadi dah 40. G17, G18 is a plane sahaja, tak ada masalah. 70-71 inci dengan mm. Itu sahaja. Okay, saya rasa itu sahaja coding yang ada yang kita nak tengok. Ada soalan? Okay, yang tak ada dalam ni adalah yang macam saya sebut tadi. Biasa dekat header lah. Kita ada G94, G95, G96, G97. Lepas tu kita ada yang header juga G60. Yang ni approximate punya approximate punya motion Ini tak penting sangat tak letak apa. Dekat header ni semua biasa ada dekat header. Okey, apa beza dia? 94 mm per minute. Ni kena hafal sikit lah hafal sikit lah. Malam ni belum tidur, boleh bercakap dengan anak-anak ke kan, dengan rumah ke, dengan husband ke, cakap yang ini G00, G01 kan. So kita tak masuk yang G28 apa semua ni. Kalau dalam milling lagi banyak lah G53, ada lagi G5354 ni semua So G54 dalam milling lagi banyak lah Ini kita buat dalam turning tu tak pening sangat lah. G55 ini semua adalah work offset. Tak ada masalah ni, ini work offset. Work offset. Maksudnya kita punya 00. Okay, kita punya 00. G28. Ada untuk Fanak kadang-kadang pakai G28. Ni kita pakai machine home position. Machine home position. Ini dalam Siemens tak ada, tak pakai. Jangan risau. So dalam G94, 95, 96 ni 95 yang kita nak pakai. Revolution, rev per minute. Okay.
Ini semua unit sahaja. Tapi bila kita bagi tahu mesin tu, kita nak pakai G94, dia automatically akan pergerakan tu dalam mm per minit. Yang mana pergerakan dia lajulah. Mm, yang ni revolution. Ni lagi laju sepatutnya. Kita nak pakai revolution per minute sebab kita punya material yang bergerak. Okay, G96, 97 ni advance sikit lah. Saya just masukkan je. Ini adalah constant surface speed. Constant speed lah. Ini bagus kita guna untuk dapat result yang consistent dari segi surface finish. Sebab apa? Kita boleh letak maximum limit kita berapa. Contohlah kita spindle kita tu boleh pergi 4000. So kita letak S4000, G96, S4000. Lepas tu kita nak letak waktu kita nak machine tu berapa. Jadi machine ataupun kita punya machine lah akan bergerak ikut diameter. Diameter tu kecil dia lagi laju. Dia seolah-olah maintain dia punya kadar suapan tadi tu sama macam yang diameter besar. Alright, G97 off. Off constant speed. Itu je lah. Yang ni kita tengok kemudian lah. Kita tengok yang kemudian. Ni just nak bagi tahu je lah. So basically itu je yang kita nak tengok sebenarnya. Ini adalah G-code. Apa yang dimasukkan G-code ni? Preparation function. Involve actual to move. Yang semua pergerakan cutting tool. Cutting tool tu nak gerak aja, itu adalah G-code. Alright. Yang tidak melibatkan pergerakan cutting tool adalah M. So selain itu kita panggil adalah miscellaneous function. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Alhamdulillah. Yang lain? Rakan-rakan yang lain boleh ikut tak? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey. Senang sangat ke? Ke macam mana? Basic sangat? InsyaAllah boleh follow. Alhamdulillah. Okey, saya. Ini saya simpan dulu soalan, saya lagi saya dengar. Sekali lagi, Cikgu Tarmizi tak apa dengar. Saya simpan dulu soalan. Okey, simpan soalan. Okey. Boleh Cikgu Tarmizi, tak apa. Boleh je interrupt anytime tapi pelan-pelan. Kita ikut. Ni harap hari ni dapat yang G-code je dulu. Function. Pening dah. Allah hai. Tak apa. Jadi kita tak tengok dia punya simulation kot. Tak apa. Kejap Cikgu Lena. Kita nak hafal dulu. Kita hafal dulu dia punya G-code ni dan function dia. Maksudnya hafal dan faham lah. Maksudnya bila G0 tu macam mana. Dan kita pakai nanti kita hands on ni insyaAllah kita okay. Alright. So saya boleh kita teruskan sikit lagi. Belum kita nak pergi ke simulator. Boleh. Alright, okay. Terima kasih semua. Okay, kita sambung sikit je. Tambah G-code, M-code je. Alright, M-code. M-code tak susah sebab M-code is straightforward. Tak macam G-code. G-code ni sebab dia nak gerak cutting tool. Cutting tool tu salah gerak, habislah kita. Part kita tu salah. Cuma M-code kalau salah juga. Alright. Okay. Kalau M-code kita salah, ada kemungkinan major problem. Okay. Contohlah M02 dengan 03. Ini pengalaman sendiri. Saya sendiri pun pernah buat salah juga. Alright. Spindle clockwise dengan spindle counter clockwise ni. Kadang-kadang pending bukan apa. Pending clockwise pada kita atau clockwise pada mesin. So bila kita jalan salah, cutting tool kita ada satu side saja. Dia boleh makan satu side sahaja. Kalau kita salah pusing, salah rotate kita punya spindle, bermaksud dia tidak memakan. Dia tidak memakan. Jadi insert kita tu akan ditendang keluar. Dah lah jalan 1000-1500 RPM kan. So laju juga. Jadi dia akan tendang kita punya insert keluar habis. Insert kita just like that. Okay lah kalau kena insert je. Kalau kena sekali dengan kita punya holder, kemungkinan besar kita punya window tu boleh pecah. So kita orang ada pengalaman window pecah lah, tapi bukan sebab holder. Sebab machine ataupun nak machine pre-hardened material dan benda tu tidak diberitahu oleh klien lah.
Maksudnya klien tak beritahu yang material ni adalah pre-hardened material. So dia cakap mild steel sahaja, so kita expect mild steel bawah HRC, mungkin bawah daripada 30 punya HRC punya hardness, Rockwell punya hardness. So 30-40 boleh lah kot belasah kan. Sekali belasah, dia terlepas daripada cap tu dan dia hantam cermin dia hantam kita punya, dia double layer, CNC tu double layer. So yang sebelah dalam tu dah pecah. So 15,000 jugalah nak ganti benda tu. So ini semua adalah pengalaman lah, dan kita, pada saya adalah satu benda yang penting. CNC ni itulah dia. Maksudnya kalau kita masuk dalam YouTube, kita cari yang failure ke, yang accident, banyak orang accidentally recorded benda-benda yang berlaku ni. Kita kena hati-hati, kena keep calm lah orang cakap. Jangan rushing. Kalau buat rushing ni ada satu overlook habis. So biar kita ambil masa lebih sikit dekat section ini, iaitu programming. Biar kita relax, kita tengok satu persatu, simulate baik-baik. Bila pergi kat mesin tu, cut dulu ke, kita try dulu, dry run dulu ke, then baru kita jalan full swing lah. Once dah jalan 1, yang 2, 3, 4 tak ada lah, boleh pergi minum semua sebab CNC kan. Cuma itulah yang perlu kita hati-hati. Kita silap sikit walaupun nampak kecil, tapi dia akan jadi besar lah dekat mesin nanti. Alright, so untuk M-code tak banyak yang perlu kita tengok atau kita fahami, yang mana tak semua pun kita pakai. M00 saya pun jarang sangat lah pakai. Kita stopkan program ini M00. Biasanya kita akan pakai M01. Apa tujuan kita pakai M01 ataupun optional program stop ni? Kita hentikan seketika program tu untuk kita pre-check. Ini biasanya praktis kita buat selepas setiap satu tool change. Contoh, kita ada 3 cutting tool, start dengan roughing insert, finishing insert, cutting insert. So every single satu punya tool change, habis saja nak tool change untuk roughing, daripada roughing pergi finishing punya insert, dah tool change atau sebelum tool change, kita akan stopkan, letak M01 satu kat situ, dan kita boleh buka, boleh buka dia punya pintu. Bila buka pintu, kita boleh ambil caliper, measure and so on lah. So dah measure puas hati semua as per program, as per drawing, tutup pintu, hit balik start, cycle start, dia akan jalan lagi program tu. Habis finishing, sebelum putting atau grooving, kita buka lagi, check lagi. Itu antara best practice yang kita boleh apply lah. Itu adalah M01. M02 pun jarang-jarang lah, saya pun jarang pakai program N. Ini program stop, ni program N. So habis. Dia habis, apa beza M02 dengan M30? Kebiasaan yang kita lihat adalah M30. Okey, boleh siapa-siapa tolong saya? Apa beza M02 dengan M30? Ramai dah ada pengalaman ni saya. Boleh? Cikgu Asifi nak cuba M30, M02? Ni saya rasa je lah. Okay. M02 ni dia berhentikan proses tu. Tapi kalau M03 ni segala coolant ke apa ke semua dia tutup. M30? M30 ni dia end semua sekali. Coolant ke apa semua dia tutup. Tapi kalau M02, kalau coolant tu masih on, dia tak tutup. Okay, terima kasih Cikgu Asifi. Cikgu Asifi, thank you. Alright, saya minta seorang lagi. Siapa yang boleh bantu saya? M02 dengan M30. Kita tengok list ni. Cikgu Fitri ada 2 orang kan? Fitri, Ahmad Fitri, Muhammad Yusri. Boleh Cikgu Fitri? Saya ada, tapi saya tak mahir sangat ni. Okay. Pernah buat CNC belum ni? Sebelum ni tak pernah lagi. Oh, tak pernah lagi. So first time nak tengok ni? Tak, first time. Okay, tak apa. Sampai kita tanya siapa yang ada pengalaman tak apa. Kalau tak faham beritahu je Cikgu Fitri ya. Ya, baik, boleh. Ni pelan-pelan ni kita pelan-pelan kayuh. InsyaAllah sama-sama. Alright, terima kasih Cikgu Fitri. Terusnya saya nak minta Cikgu Nur Syazana ada.
Ni semua yang skor-skor ni, pretest skor-skor ni. Ya, saya. Cikgu Syazana, boleh bantu M02, M30 semua pakai. Okey, M02 ni dia akan stop program tu. Okey. M30 dia akan reset balik. Maksudnya dia akan patah balik ke bacaan yang atas kali N1 untuk kita ready start new program tu. Alright. Oh, tepat sekali. Betul ni. Taiko ni. Okey. Terima kasih Cikgu Syazana. Alright. Terima kasih Cikgu Asifi tadi. Alright, jawapan Cikgu Syazana tadi tepat sekali. So berbeza dekat situ. Jawapan Cikgu Asifi betul juga, tapi ada sikit dia beza kat situ. Maksudnya M02 stop program. Bila stop program, dia stop juga yang lain-lain. Okay, dia stop juga dia punya M08 apa semua kan. Spindle pun stop and so on. Cuma beza dia akan stop situ je lah. Dia tak restart. Cuma M30 dia stop program and restart. Bermaksud dia automatically kita boleh tekan hijau balik. Kalau letak 02 dekat bawah tu, tekanlah hijau banyak kali, tak boleh. Sebab dia tidak pergi kepada top balik. Dia tak pergi kepada kita punya header balik. What happen, kita kena pergi edit, pergi program, search, top balik, baru kita boleh jalan. Itu beza dia M30 dan M02. Tapi M02 jarang-jarang lah. Biasa tail dia tu, kita akan letak M30 lah. Kan? Terima kasih Cikgu Syazana dan Cikgu Asifi. Boleh Cikgu Fitri dapat So M02, M30. Dua ni lebih kurang tapi tak sama. Okey, dapat. Alright, cantik. Okay, kita continue. Alright. Okay, apa lagi yang penting? 3 dengan 4. Paling penting 3 dan 4 lah Paling penting 3 dan 4. Dalam milling jarang-jarang sangat kita dapat M04. Ada sesetengah material yang kita pakai reverse punya spindle reverse spindle iaitu counterclockwise lah. Tapi kebanyakan kita akan guna M03 iaitu spindle clockwise. So kita kena onkan spindle tapi clockwise. Okay, dalam turning kita kena tengok sendiri macam mana kita punya machine build dengan macam mana kita punya turret punya condition. Ada setengah dia apply M03, ada setengah dia apply M04. Kita tengok balik, tengok macam mana. Kalau kata M04 tu dia baca daripada machine punya point of view, jadi untuk kita M3, bagi kita lah, bagi kita. So kita tengok terpulang, maksudnya dalam turning dua-dua boleh, tapi tengok keadaan turret kita tu macam mana lah, condition turret tu. Alright, M05 spindle stop. Kita nak spindle stop, nak offkan spindle. M06 tool change, kita nak tool change. Okay, M08, 09 coolant on off. Okay, di sebelah kiri ni adalah universal M code. Di sebelah kanan ni adalah Siemens punya code. Okay, so apa yang kita tengok, apa yang beza dia? Saya rasa tak banyak beza lah. Kat sini dia tak pakai M2 M1 terus jump M3 sama je. M6 pun pakai tool change if provided. Okay, then kita seterusnya cooling liquid activation. Ini coolant lah, coolant. Ini coolant on, coolant off, ini yang itu saja. So bawah pada ni semua yang special, kita tak payah tengok lah. Ini special function. So yang lainnya sama je. Maksudnya universal bagi Siemens adalah universal juga pada M code biasa. Cuma ini tak ada M02 lah. Kalau kita boleh tengok kat sini, kita apa yang kita nak pakai, M3, M4, tengok keadaan. Alright. Then kita spindle stop pun boleh juga kalau kita nak letak kat bawah. Okay. Tool change, yes. Kita nak tool change every time kita nak tukar tool. Coolant, kita coolant on, coolant off. Cuma dalam Siemens yang coolant on, coolant off ni, andai kata tak letak dalam program, kita ada button function untuk coolant. Dia ada dua button kat situ. On dengan off, satu dengan kosong, lepas tu bentuk pipe, bentuk pipe. Nanti kita tengok kita punya simulator tu ada. Okay, sikit saja, M code tak banyak. Apa yang kita tahu, kita kena tahu M3 bila nak letak. Sebelum letak M3 kena letak S dulu, spindle. Atau M4, tengok keadaan. Tapi kita akan pakai M3 lah ya. Dan kita tengok bila kita nak offkan M5. Bila kita nak start coolant. Coolant M8. Dan bila kita nak offkan coolant M9.
9 dan seterusnya M30 adalah end of program and return. Ni dia penting ni. And return to the beginning. Okay. So kalau kita M2 je tadi, dia tak ada. Dia program end saja. M1 pun boleh juga kita letak. Every single kita kita dah tool change. Okay. Saya rasa itu je code untuk kita punya G code and M code. Okay. Ada sebarang pertanyaan sebelum kita proceed? Ada dalam setengah jam begini? Tak ada. Tak ada soalan Sekejap, ada soalan kat sini ni. Alright. Semua okey lah Saya mengharapkan kalau ada apa-apa soalan boleh just interrupt je lah. Okey, so kalau begitu kita proceed lah kot Right. Okay, sebelum kita proceed kepada introduction to Siemens 840 ni, kita buat quiz sikit. Boleh? Semua ready? Ready. Alright, cantik. Okay, first kali saya nak minta, ni nama list kat sini dah ada ni. Okay. Boleh saya minta cikgu Siti Faizatul Akmal kalau ada. Ya saya. Okay, cikgu Siti boleh bagi tahu saya kalau saya letak G95 tu apa? G95 untuk revolution per minute. Alright, revolution per minute. Baik, cikgu, terima kasih. Sama. Alright, next saya nak minta cikgu Syamsul. Ada tak cikgu Syamsul? Ada saya. Alright, terima kasih cikgu Syamsul. Cikgu Syamsul, cuba bagi macam mana kalau saya nak letak ataupun beza G90 dengan 91 ni. Apa G90 91 ni? G90 ni LCA, dia base pada first point kita lah. Dan G91 ni dia kuat sikit. G90 ni. Okey, G90 dia base pada first point kita lah. Sampailah projek tersiap lah. Okey, cantik. Asalan 00. Jadi G91 ni dia base pada titik yang sebelum tu. Jadi step by step kerja tu katalah daripada step 1 nak start step 2 tu dia terujuk pada step 1. Dan step 3 dia terujuk pada step 2. Alhamdulillah. Cantik. Saya faham macam tu lah. Okey, terima kasih Cikgu Syamsul. Orang pengalaman ni. Betul tu. Perfect tu. Ada pengalaman. 10 out of 10 saya bagi tu. Okey, terima kasih Cikgu Syamsul. Okey, seterusnya saya nak minta Cikgu Romero. Cikgu Romero Morijon, are you there? Orang jauh ni. Ya, saya doktor. Okey, cikgu dekat mana tu? Dekat rumah. Dekat rumah, dekat mana? Dari KB Kodak. College Vocational Kodak. Ui, jauh ni. Lama dah tak pergi sana. Saya sekali je dah dulu pergi, lama dah. Alright, itulah keuntungan kita dapat online ni, kita boleh satu Malaysia ada kan. Thanks cikgu for joining us. So I hope boleh follow lah kalau kata laju sangat ke macam mana. Just let me know lah, kita try to go slow and steady. Tak harap dapat, tak banyak pun dapat sikit lah kan. Cikgu boleh tolong saya tak? Saya nak on spindle. Tapi tak tahu macam mana nak on. Saya nak pakai G code ke M code? M code. M code. Saya tanya Cikgu Romero. Sorry. Sama-sama kejap. Jaga Cikgu Liana pula. Okay, standby. Untuk kita nak pusingkan spindle tu kita guna M code. Kita guna M code. Okay, M code berapa yang kita boleh pakai untuk pusingkan spindle? M3 pun boleh. M3 pun boleh. Okay, cantik. Thank you Cikgu. Cikgu Romero, thank you. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya Cikgu Liana. Cikgu Liana kena bagi susah sikit lah soalan.
Okey. Cikgu Liana, kalau saya nak buat turning, apakah G-code yang perlu saya define dalam header kita untuk bagi tahu kita punya work plane. Work plane. Boleh Cikgu Liana? Ulang soalan. Okey, soalan dia berbunyi, kalau kita nak turning, saya nak buat turning kita dalam turning untuk 2, 3, 4, 5 hari ni. Jadi apakah G-code yang perlu kita define dekat header kita untuk memberitahu yang kita adalah reference work plane kita adalah yang sekian-sekian. G19 ke? tak pasti ya. Sikit je lagi tu. Sikit je lagi. G19 tu dah terlebih. Ada silap-silap tu, bunyi banyak nota tulis tu. Terus. Sejuk ni cikgu dah depan skrin ni. G18. Sikit je, sikit je. G19 dah betul. Dia salah satu adalah work plane. Kita ada 3 jenis work plane yang mana kita refer waktu kita buat milling dan turning. Kalau milling, kita ada yang milling yang 5 axis kan. Jadi boleh semua sekali, G17, 18, 19. Tapi untuk spesifik kepada turning, kita akan refer kepada G18. Jadi dekat header kita boleh letak G18. Okay, terima kasih Doktor. Alright, terima kasih. Tak apa-apa, it's okay. Kita belajar. Thank you, Doktor. Thank you, Cikgu Lena. Okay, next. Last quote. Ada siapa yang nak volunteer? Nak jawab soalan-soalan tak lagi lah. Bagi dulu soalan kau Soalan dia berbunyi bagaimanakah kita nak menulis pergerakan pergerakan radius kan? Kalau G1 dia straight, kalau G radius ni pakai G apa? G2 dengan G02, G03 dengan G3. Betul. Terima kasih G02 dan 03. Boleh tak tambah sikit? Macam mana G02 tu didatangkan dengan apa? Dengan radius. Ya betul. Cikgu radius lagi. Macam mana tulisan dia? Radius lagi. Ya, radius tu dapat lah Okay, thank you. Betul-betul radius tu betul. Ada lagi dengan cara dengan F sekali. Okey, dengan dia datang dengan F. Betul, Cikgu Zulita. Alright, thank you. So, kita kena datangkan dengan F sekali. Kalau G0, G1, 2, 3, G0 tak perlu. 1, 2, 3 kena datang dengan F kat belakang dia. Okay, kalau tadi pasan, saya ada tulis kat sini. Untuk kita, tapi yang ni kira advance sikit lah Ini advance sikit. Apa nanti kita tengok dalam buku, dalam manual. Untuk yang ini, dia boleh datang dengan R, CR, boleh datang dengan IK, boleh datang dengan IAC semua tau. Ini banyaklah dia punya ni, kalau boleh, tak apalah nanti saya tunjuk, saya takut nanti confuse Tapi dia ada banyak ada banyak. Nanti dah sampai masa kita mungkin hari kedua, hari ketiga nanti kita try yang tu. Okay, saya rasa dah ready dah kot. Maksudnya kita dah ada peluru, baju bulletproof pun dah ada. Sekarang kita nak pergi perang. Are you ready? So saya rasa semua dah ready kot Adakah siapa-siapa yang masih tak clear tentang G-code lagi atau dengan M-code yang basic-basic tadi tu? Saya harap okey lah kot Ada nak saya terangkan ke? Ada G-code yang mungkin tak berapa clear ke? Saya bagi masa. Ni doktor saya tanya. Ya. Kalau dalam header tu. Ya, dalam header. Dia boleh tak kita terbalik ataupun salah letak dia punya G-code dan M-code tu? Boleh, tak ada masalah. Katakan kita nak onkan dulu mesin, baru kita nak letakkan atau kita letakkan dulu tu baru kita on ke mesin. Okey, terima kasih Cikgu Tamizi, saya jawab ya. Alright, untuk header
tak ada masalah, boleh terbalik-terbalik. Okey, kalau kita tengok header, okey apa nanti saya explain sikit. Okey, terima kasih soalan Cikgu Tamizi tadi tu. Alright, kita tengok header Sekarang kita terus kepada header. Alright, dalam header dia ada apa yang basic yang kita kena define. Antaranya yang utama yang biasa kita buat adalah soalan saya yang pertama tadi, nak pakai 90 ke 91? Jangan letak dua-dua, tak boleh lah. Jadi kita nak pakai 90 yang mana kita hanya merujuk kepada satu reference sahaja. Seterusnya kita nak pakai apa lagi? Contoh kita ada G18. Okay, G18 ni adalah yang saya tanya tadi, iaitu kita punya reference plane, iaitu dah confirm kita nak buat turning. Maksud soalan saya yang seterusnya juga tadi, kita nak pakai 95 bukan 94, iaitu revolution per minute. Okay, revolution per minute. Yang ni work plane. Yang ini absolute position. Okay, ini header, apa lagi header? Okay, contoh kita ada work offset 54. Okay, ni work offset 54. Ni pun dah cukup dah. Ada sesetengah akan tambah G40. G40 ni adalah composition radius dengan tool length tadi dia cancelkan. Yang ini G80, ada sesetengah, tulis macam ni. Okay, yang ini optional. Okay, sebab ni optional. Ni cancel can cycle, ni cancel composition cycle. Kata G90, G18, G95, G54. Ini pun dah cukup bagus dah. Maksudnya kita dah bagi tahu kat dia, okay, kita nak pakai absolute, nak pakai pada plane 18 dan juga nak pakai revolution per minute. Ini revolution per minute. Okay, yang ni work offset. Iaitu kita punya 00. Yang ini kita bagi work plane pada 18. Yang ini kita bagi pada absolute. Okay, absolute punya dimension. Okay, seterusnya dan kita akan panggil cutting tool. Untuk kita nak start buat program lah. Kita akan ada T berapa? T1. Contoh, then kita ada M6. Alright? Okay, kalau boleh, cuma dia, kalau macam yang ini boleh terbalik-terbalik, tak ada masalah. Cikgu Tamizi boleh 18 dulu, boleh 95 dulu, boleh 54 dulu. Boleh mana-mana dulu. Cuma yang ini, kalau kita nak onkan spindle dulu, dia ada best practice. Okay, contoh, kalau dalam turning, tak ada masalah. Tapi kalau dalam milling, memang ada masalah. Okay, contoh, kalau dalam turning, okay, sekarang kita dalam turning, kita boleh letak M3 dulu. Sebab kita punya spindle yang gerak adalah yang pegang benda kerja kita ni. Kan? So dia boleh jalan dulu. M03. Kita boleh letak kat sini S, seterusnya kita boleh letak S2000 M3. Lepas saja kita cycle start sini, boom, dia dah jalan dah. Tapi kalau dalam milling, tak boleh lah. Milling dia jalan kosong lah. Sebab dia kena ada cutting tool dulu. Dah ada cutting tool, baru boleh pusing, baru boleh M3. Kan, kalau tidak kosong-kosong je tak ada apa. Dia terpulang pada kita punya jenis je. Cuma best practice, apa yang saya boleh bagi tahu adalah best practice. Best practice dia, kita panggil dulu kata. Okay, T1, kalau dalam Siemens dia ada dua. Satu boleh pakai pocket, satu dia pakai recognition, tool recognition. Contoh yang ni roughing, dia akan tulis roughing. Itu M6, dia akan tukar lah, tool change. Turret tu dia akan tukar. Dan barulah kita letak, kita nak jalan berapa. Kan, kalau kita tak nak letak sini G96, kita just straight forward sajalah. Tulis sini S1500. Okay, then kita boleh letak M3. Selepas daripada M3, kita nak start macam mana? Nak M terus 8. Contoh ni 8 ni coolant on pun boleh. Kalau tak nak
nak on coolant time kita buat positioning pun boleh. Maksudnya tool dah ada, kita dah ada tool, spindle dah on, sekarang nak ready untuk nak pergi perang lah. Okay, sekarang ready untuk nak pergi perang. Contoh kita akan pergi G0 dulu. Ni saya tak tulis block number kat depan ni ada block number. Block number tak apa, nanti kita boleh auto. So G0. Okay, contoh kata kita tool change kat sini. Alright, so kita akan pergi ke sini dulu. Daripada sini kita nak buat facing dulu ke bawah. Ini yang kita nak buat. Yang G0 dan terus masuk positioning. X berapa? Okay, contoh 50. Alright, dan macam saya cakap tadi kita kena ada safety position X 55 which is out of diameter yang diberi. Dan seterusnya kita bagi X Z berapa? Contoh kita nak menghadap betul-betul depan sini. Z1. Yang penting dia outside lah. Ini tak perlu ada F. Okay, kata kat sini nak start M8. Boleh? Coolant akan start. Sambil jalan tu coolant start. Kan? Tapi tak potong je lah. Contoh bila dah sampai sini. Okay, kita jalan dengan positioning untuk buat facing. Contoh saya nak Z1 sekarang ni. So saya nak rapat. Okay, ni kita punya Z. Sampai sini katalah 15. Okay, so kita nak buat potong yang ini tapi sebelum tu nak buat facing. Contoh lah ya. So G1. Saya nak move turun bawah daripada 55 dekat sini ni. Okay, nak turun bawah 50 dengan fit. Yang ni G1 saya kena ada fit kat belakang. Z pun saya nak rapat dah ni. Z kosong. Terus masuk sini. Okay, Z kosong. F kosong. Point 2. Hope dia dah ada sini. Tapi dalam bentuk fit. Tapi tadi yang ni G0 dia rapid. Kalau kita buka laju lah dia. Slow lah dia. Kan? Tapi ni kita nak safety dan nak start cutting, nak buat facing. Ingat nak buat facing saya nak buat daripada atas turun bawah. So Z dah kosong, saya just movekan X sahaja. Daripada sini pergi ke minus 1. Ada setengah kena letak titik. Okay, ada setengah tak payah letak titik. Simen tak payah letak titik. So minus 1. Kenapa minus 1? Sebab kat depan ni bila kita buat facing, kadang-kadang bila kita hanya berhenti pada betul-betul center, which is X0 kita dekat center, dia akan ada macam satu bintik lah, bintat lah. Jadi untuk mengelakkan berlaku macam tu, biasa kita akan go beyond that, beyond kosong ni. Kena X minus 1 lah biasanya. Okay, X minus 1. So ingat X kita adalah yang ini X yang ini. Jangan tersalah pula Z kita yang ini. Kena dah mindset dah kita nak kena tukar lah. Bukanlah kita milling milling XY macam ni kan. Jadi ini adalah Z. Ini adalah X kita. Jadi X kita turun bawah, dia akan turun bawah. Z kalau sama, kosong, tak payah tulis tak apa. Fit, kalau kita nak tulis fit berbeza, boleh je lah ni. 91. So jadi dia turun bawah. Okay, dah turun bawah kita nak keluar. Nak keluarkan dia pergi ke Z, positif. Okay, untuk best practice kita ikut dia punya ni. Contoh yang ni satu blok, bila kita tak tulis, dia samalah. Yang ini kita nak Z pula. Okay, Z kita keluarkan 1. So pergerakan dia pergi macam ni. Sampai minus 1, dia keluar pergi Z5. Z1. Yang ni X. Minus 1. Okay. So dia sampai sini. Ini pergerakan lah. Daripada sini, cutting tool tu. Dia pergi sini. Turun bawah. Pergi sini. Pergi sini. Dan kita nak suruh naik atas. Sampai naik atas ni, fit saya tak ubah. Saya nak dia jalan G0. Sebab apa? Dah tak ada material. So, jadi terus pergi balik Z 55. Contoh. Okay. Z. Maintain 1 lah. Kalau kita nak maintain 1 ni. Nak tulis pun boleh. Tak tulis pun boleh. G0 tak payah letak fit. So apa yang jadi? Dia akan naik whoop pada X 55 balik. Dia duduk sini balik. Okay. Ini second. Bila kita nak pergi position sini. Pergi position sini,
kita akan turunkan dia pada positioning. Okay, contoh saya nak turun dia dalam Z1 ni, nak turun pergi diameter yang ini. Contohlah diameter yang ni Ni ada 30 Contoh 30. So kita turunkan dia 30. Okay, tapi dalam keadaan kita Z masih 1 dekat luar, dia turun sini. Daripada atas ni, dia turun duduk kat depan ni. Tapi ingatlah, roughing kita tak buat lagi lah. Ni saya je nak tunjuk finishing lah. So dia jalan sini, naik atas, patah balik, semua dalam finishing. So kalau kita ada roughing, kita kena ada roughing lah ni. Ni contoh kita X30, dia ada depan. Betul-betul depan tu. Dan kita nak start machining saja, kita akan letak G1. X kita boleh maintain. Atau nak tulis balik, boleh, tak ada masalah. Z ni kita dah nak kena masuk sampai 15. Okay, Z minus 15. F 0.2 lah contoh. Dia akan masuk then kita kena naik balik X. X pergi mana balik ni? Okay, 50 balik. X naik 50. Maintain. Okay, pergi pergi next block. X maintain. Z pula terus pergi ke belakang sekali. Total katalah dia bagi 40. Total length sini 15, total 40. So untunglah kita sebab semua datang daripada sini. Unless kalau dia bagi ni kenalah kira pula. Kalau dia bagi macam ni. Ini 20. Contoh. Yang ini. Jadi bila kita pakai G90, kita kena tambah 15 tambah 20. Jadi Z minus, kena ingat 35. Speed nak maintain biar. So barulah dia jalan sini. Zap, naik atas, turun bawah. Okey, dah habis. Then kita nak start dengan G0. Nak pergi mana? Pergi balik sini. Ada setengah programmer jalan-jalan macam ni. Bermaksud dia jalan secara dua sekali. Dia terus pergi X50, 5, Z1. So dia jalan secara magnitude, dia jalan macam ni. Okey, tapi best practice kalau boleh kita jalan dia straight. Dia straight macam ni. Bentuk triangle. Ini the best practice. Tapi tak salah juga. Kalau dia ada satu safety, semua dia pergi. Okay, dia datang, machining, patah balik. Datang, machining, patah balik. Datang, machine, patah balik. Dia ada satu reference point. Boleh juga macam ni. Ini yang akan kita buat. Tanpa simulation, kalau belajar macam ni, mungkin saya sesusah. Ini tapi dalam kepala otak tu kita kena dah ada this kind of motion. Kita kena tengok cutting tool punya motion tu macam mana. Dengan G code tadi tu, G0, G1 pun dah cukup dah dulu. Kita dah boleh buat macam-macam insya-Allah. Alright. So ada 5 minit lagi. Boleh tak? Yang ini maksudnya untuk menjawab soalan Cikgu Tamizi tadi, alang-alang tadi tu. Maksudnya untuk header boleh nak tukar-tukar, tak ada masalah. Boleh nak letak mana-mana depan dulu, mana belakang dulu, no problem. Tapi untuk yang best practice, biasanya kita panggil tool dulu baru kita on spindle. Ini yang apa best practice. Tapi untuk turning sebenarnya boleh nak on spindle dulu, tak ada masalah. Dan barulah motion-motion yang lain. Okay? Boleh? Menjawab cikgu? Okey, terima kasih. Alright. Okay, so yang lain saya harap bolehlah dapat sedikit yang ini. So dalam masa yang berbaki ni, esok insyaAllah saya cubalah ulang mana yang boleh kita recap balik. Cuma masa yang berbaki ni saya just nak go through a quick one. Apa yang kita akan buat esok, insyaAllah. Kita dah, cuma esok saya pun tak tahu macam mana yang cara the best. Mungkin cadangan saya lah. Sebabkan saya perlukan penterlibatan langsung daripada rakan-rakan semua. Jadi mana yang terbaik lah kalau kata boleh. Sebab kalau on sini, lepas tu kita nak kena pergi cinematic macam ni. Kan? So bila kita pergi sini, okay, saya ada dua, okay, yang secara cepat je lah. So saya takut macam nak buat program, lepas tu nak kena tengok balik kan. Nak buat program, lepas tu nak kena tengok balik. Saya terpulang lah, saya pulangkan pada rakan-rakan semua, rakan cikgu mana yang terbaik. Cuma kalau saya esok saya terpaksa buat macam ni lah. So saya kena pergi sini,
Alright, okay, untuk pengetahuan semua rekan-rekan cikgu, kita punya installation macam ni dah complete. Biasanya tak ada tiga mesin ni, use template. Okay, kita pergi dekat use template ni. Okay, kita akan dapat yang ini. So kita akan pakai demo lead machine. Okay, demo lead machine dah cukup dah. Kita ada spindle 1, SP, kita ada SP3 yang ni driven tool. Alright, so X dengan Z linear geometry axis. Resolution terpulang. Mana yang 640 ke, saya pilih tadi 1024. Then boleh create. Bila start create tu, akan dapat salah satu yang macam ni. Macam demo lead ni. Okay, jadinya esok kita insyaAllah akan nak kena pindah-pindah macam tu lah. InsyaAllah kita nak kena pindah-pindah. Maksudnya yang ini pun saya kena tunjuk juga. And then saya kena tunjuk on ni juga. So kalau contoh bila kita buat contoh macam kalau kata nak senang, saya punya cadangan mungkin boleh on handphone je. Okay, kita kelas handphone tapi laptop rakan-rakan semua, cikgu-cikgu semua yang laptop tu boleh terus buat lah. Mungkin boleh macam tu kan, mungkin boleh tengoklah mana yang mudah, tapi nanti ada video boleh tengok balik ke apa kan. Nota yang cuba saya provide ni untuk yang the next one, roughing and so on tu, saya dah cuba buat step by step. So insyaAllah kalau follow nota pun one by one tu boleh dapat. Jadi kita akan dapat macam ni lah. Okay, so ni just saya punya, kita panggil demo je lah ada 2 minit lagi ni. So ini yang akan kita buat esok. So jadi kita kena selang-selang lah di sini sikit. Macam saya akan tunjuk ni semua. Dan kita ada drawing contoh. Ni drawing kita macam mana kita nak buat. Okay, ni adalah contoh dia. Dan kita kena pergi simulator. Kita kena jam-jam macam ni. So kita ada MX, MZ which is machine, dan seterusnya kita ada program. Okay, boleh maksimum 1000 maksimum kita boleh. Dia punya panjang workpiece yang kita boleh potong. And then kita ni demo je lah secara cepat saja, saya nak tunjuk. Kita akan pergi ke program manager. Dan kita ada satu sini, contoh kita akan create new, yang ni new directory, contoh heavy. Masalah ni dia tak boleh nak buat space Okay, dan kita okay je. Then shorten, dan terus dia akan suruh buat program trial 1. Okay, dan kita akan onkan G-code. Ini contohnya boleh tengok je dulu. Dia kosong, kita bermula daripada kosong. So maksudnya kita cuba buat program tu semua datang daripada minda, daripada secebis ilmu yang kita ada dengan drawing. So kita kena refer drawing. Refer drawing, contoh macam drawing ni lah tadi. Ni lah kot, yang senang sikit. Yang first tu senang sikit. Okay, yang ni lah contoh yang paling mudah yang kita akan buat esok. So kita ada yang ini, so start dari kosong. So kita akan type lah. So kalau dekat machine kita pakai tekan-tekan kan. Kita ada A, B, C, D semua. Tapi dekat sini kita ada keyboard kan. So kita boleh start buat edit kat sini. So C 90, C 18 yang tadi kita buat tadi tu. D berapa lagi? 54 kan? 4. Okay, D 95 lah contoh. Okay. Right, ini yang kita buat. So kita just next, dan esok kita akan masukkan various blank. Okay, saya ambil masa mungkin seminit 2 lagi. Yang ini contoh berapa banyak. Ini salah satu advantage lah yang akan kita tengok esok. Ini advantage kita guna Siemens. Very clear punya simulation. Clear, memang kita boleh buat macam-macam. Dan kita boleh tekan lagi dekat sini. Kita nak pipe punya bentuk. Kita nak apa lagi, block center. Kita nak D corner. Semua ada. So kita kat sini dah tengok grafik dia macam mana, boleh. And then kita diberi berapa banyak total length, kita nak clamp berapa banyak, ZA, of course kita maintain 0. Dan kita pun klik OK. Alright, dan kita ada kita punya yang ini. Dan kita boleh tekan balik ini. Ini adalah diameter kita adalah yang 200, besar sangat lah, 200 meter lah 60. Alright, so yang ni panjang dia Okay. So just kita next, kita boleh panggil
tool ada kat sini. So roughing dulu. Roughing tool masuk dan kita masuk M6 tool change. So selepas tool change kita dah nak start spindle, contoh S1500 M3. Spindle dah start, dan bila spindle dah start kita dah boleh pakai positioning tadi tu G0. So dalam bagusnya yang latest version, kalau G0 dia dalam bentuk macam ni, dia masuk color merah. So X katalah tadi 60, kita bagi 65, Z kita bagi 1, right, dan kita turun bawah, kita dah start position kepada facing lah contoh G1 kita nak positionkan pada X60 dan betul-betul ke atas dia tu, Z0. F kita katalah 0.2. Dan kita dah start machining lah kata sekarang. Kita nak turun pakai facing X minus 1. Okay, pada feet yang sama. Dan selepas daripada tu kita keluarkan Z. Z contoh keluar 1. Macam tadi position tadi kan. Dan kita keluar dalam bentuk feet. Dan baru kita nak atas bentuk kosong. Z kita naik balik kata X60. Dan kita letak M30, just nak simulate dulu. So scan simulation, basically kita dapat complete simulation. Lebih kurang macam ni. Okay, so kita dah boleh start jalan. So kalau kita tengok kat sini, program control, saya boleh tak ada slow je. Dan boleh zoom out, zoom in semua. Tak ada masalah. Dan boleh start balik, katalah saya boleh tengok half juga. Tak ada masalah. Two window pun boleh, front dengan tepi kiri kanan. Alright, so ni antara saya buat trailer je lah ni. Okay, tapi dia tengok kita punya ni jugalah. Kita punya apa? Capability apa ni komputer juga. Side view. Okay, so kita dapat side view dan kita details yang ini program control show toolpath, kita boleh nampak toolpath dia. Dia kalau tengok kat sini tool change dekat mana-mana nampak. Okay. Alright, so bila kita simulate full simulation, okay, kita akan nampak lah. Ni off. Okay, di sini dulu. Alright, dia ada start time 10 second and so on. So, sekali lagi kita simulate dia. Kat sini ada G-code kita. Okay, so kat sini ada G-code kita. So, dia akan tulis G-code sekian. Program control. Low, pergi kata 20%. Right, so saya okay. So kita akan nampak sini roughing, tool change, lepas tu G0, X95, terus pergi and so on. Dan kita boleh juga kalau kita nak jalan pakai bawah ni. Boleh pakai yang MDA and so on. Okay, so saya rasa itu je lah yang orang kata apa, just a demo lah untuk esok insyaAllah kita nak tengok yang ni. So apa yang kita buat sebenarnya adalah sakaping kertas yang putih. Daripada sakaping putih ni lah kita nak translate bagi jadi satu program. Dan program ni sebenarnya kalau kita translate to the machine, insyaAllah dah boleh jalan lah dengan fit and so on. Okay, so maaf saya ambil 3-4 minit ni masa rakan-rakan semua. So saya rasa itu sahajalah untuk hari ini. Terima kasih banyak.